TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ilan Najah SPM 20 Wahid 20. Tamam, antum ma'i Luqman Hakim. Insyaallah al-yawm sanata'allam an mandah muhimmah fi SPM, yakni turath dirasat Islamiyah. Tapi sebelum tu seperti biasa, kepada anda semua jangan lupa amalkan SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Kalau boleh pakai yang elok sikitlah. Ini tidak tutup mulut nampak hidung, tutup hidung nampak mulut. Kan? Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai hand sanitizer. Baiklah, mesti anda nantikan siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Betul tak? Guru kita bukan kaleng-kaleng punya guru. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. Itulah guru yang akan mengajar kita pada hari ini dan gurunya sudah ada di depan mata saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar? Ustaz dari mana Ustaz? Saya berasal daripada Terengganu dan mengajar di sekolah menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Oh, makna kata semalam Ustaz daripada Terengganu lah ni? Alhamdulillah, daripada Terengganu. Oh, subhanallah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak bersembang lebih panjang, kita nak amalkan SOP terlebih dahulu. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita ke sini Ustaz. Saya buat dahulu. Yang pertama kepada anda, mungkin Ustaz boleh ambil tempat di sini. Okey. Jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman. Yang kedua, pakai pelitup muka. Dan yang ketiga, jaga penjarakan fizikal kerana kita belum menentang COVID-19. Baiklah Ustaz, kita nak dengar juga pandangan daripada Ustaz sebagai seorang guru yang berpengalaman dalam subjek ini. Ada orang kata Ustaz, subjek turas dirasat Islamiyah ni susah. Ada orang kata senang je. Jadi pandangan Ustaz sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Luqman Hakim. Berkaitan dengan soalan macam mana pembelajaran turas ni ataupun ilmu syahadah al-uliya ulul albab ini, betul, senang ataupun susah? Jawabnya tidak dapat tidak. Oleh kerana kita orang Islam mempelajari akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama ni adalah satu kewajipan ataupun fardu ain, terutamanya tajuk yang akan kita bincang pada hari ini, iaitu ilmu fiqh, yang merupakan salah satu daripada komponen penting di dalam memahami ilmu agama. Okey, baik. Jadi itu pandangan daripada guru kita berkenaan subjek pada hari ini. Sekarang kita nak dengar pula pandangan daripada adik pelajar kita berkenaan subjek turas dirasat Islamiyah. Jom sama-sama kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhah Barakah binti Cik Zahari dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Apabila kita menguasai ilmu fiqh ini, kita akan menjadi lebih berhati-hati dan lebih peka dengan perkara-perkara yang haram dan perkara yang wajib. Kerana ilmu fiqh ini telah menjelaskan hukum hakam agama. Kita juga dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Hidayah Azani binti Sa'ri min Madrasah As-Sanawiyah Imtiaz Besut, calon SPM 2021. Kepentingan mempelajari ilmu fiqh adalah antaranya kita dapat memastikan setiap ilmu yang kita pelajari adalah benar dan juga tepat berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, agar setiap amalan yang kita lakukan adalah sah, betul dan insya-Allah akan diterima oleh Allah. Jadi, marilah kita sama-sama mempelajari ilmu fiqh. Ismi Semaya Mardiah binti Syafiq Azizi min Madrasati Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, calon SPM 2021. Kepentingan mempelajari ilmu fiqh adalah sifat ilmu fiqh bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Maka dengan mempelajari ilmu fiqh ini, dapat kita sama-sama mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Bukan itu sahaja, ilmu fiqh juga dapat bergerak seiring dengan agama Islam di Malaysia. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Syukran kathiran wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ilan Najah SPM 20 Wahid 20. Anda masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim dan ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Mustafa Cik dalam subjek Turath Dirasat Islamiyah. Okey Ustaz? Setakat ni Ustaz steady Ustaz Alhamdulillah. Okey Ustaz, saya difahamkan kita hari ini bersama dengan adik-adik dari Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kita di sana kita ada adik Khaidir, betul? Assalamualaikum adik Khaidir, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, yang kedua kita ada adik Minha. Assalamualaikum, apa khabar? Minha, apa khabar Minha? Sihat ya? Okey, dan seterusnya kita ada adik Sumayyah dan kita ada juga adik Siddiqin. Ada adik Yazid dan juga ada adik Nur Hidayah. Okey? Jadi kita nak berkenalan dahulu dengan adik-adik kita. Assalamualaikum semua, apa khabar? Assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat ke? Kalau sihat sila angkat tangan. Sila bye-bye sikit kepada kita punya penonton di rumah. Okey? Baiklah. Terima kasih kepada adik-adik daripada Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu yang sudi bersama dengan kita. Okey? Jadi insya-Allah tanpa buang masa adik-adik dan penonton di rumah, kita nak terus hulurkan kepada guru kita untuk subjek hari ini iaitu Turath Dirasat Islamiyah. Baiklah Ustaz, silakan. Syukran. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukran jazilan li fadilatil Syekh Luqmanul Hakim wa ayyuhal abna'il a'izza min at-tullab wat talibat min Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Alhamdulillah, kaifa halukum? Kaifa halukum jami'an? Ayyuhal musyahidunal kiram, uridu an ansahu lakum khallu fi buyutikum wa ra'aina wa ra'aikum insyaallah. Dan alhamdulillah pada petang yang penuh dengan berkat ini, marilah sama-sama kita menyaksikan, kita mempelajari Road to Success SPM 2021 insyaallah. Yang pertama, apa yang perlu kita tahu tentang Turath Dirasat Islamiyah? Turath Dirasat Islamiyah merupakan salah satu daripada komponen yang penting di dalam program Asy-Syahadah Al-Ulya Ulul Albab. Yang mana di dalam program Asy-Syahadah Al-Ulya Ulul Albab mengandungi 3 komponen. Yang pertamanya Turath Bahasa Arab dan yang keduanya iaitu Turath Dirasat Islamiyah, manakala yang ketiganya iaitu Turath Al-Quran was Sunnah. Dan kenapa kita perlu belajar subjek fiqh ini? Dan murid didedahkan dengan pengajian kitab Turath yang telah diwarisi daripada ulama terdahulu. Sebab itulah kita kena belajar kitab fiqh. Sebab fiqh merupakan salah satu daripada fardu ain bagi kita sebagai seorang Islam untuk kita mempelajarinya, tidak kira lelaki ataupun perempuan. Luqmanul Hakim. Ya, betul. Ya. Seterusnya, matlaman ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai al-ghayah. Matlaman mempelajari akan subjek fiqh ini iaitu adalah untuk melahirkan murid yang berilmu. Jadi macam mana kita nak buat ibadah, Luqman, sekiranya kita tidak ada ilmu? Betul Ustaz. Sebab ramai orang, Luqman, yang mana mereka ini buat ibadat tetapi dalam satu masa ibadatnya tidak sah. Na'udzubillah min Sia-sia zalik. Ustaz. Ya. Betul. Sebabnya mereka tidak ada ilmu. Betul. Sedangkan ilmu fiqh merupakan ilmu fardu ain. Sedangkan ilmu fiqh merupakan kewajipan. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi tentang kewajipan menuntut ilmu tu, kullu muslimin wa musliman, iaitu semua orang Islam lelaki dan Islam perempuan. Ya. Ilmu yang dimaksudkan di situ antaranya ialah ilmu fiqh. Begitu. Okey, baik Ustaz. Dan yang seterusnya al-madkhalu ilal madah. Al-madkhalu ilal madah iaitu pengenalan tentang madah ini ataupun tentang subjek ini. Yang mana subjek al-fiqhu ini ataupun subjek fiqh ini dia terletak di dalam
turas ad-dirasat al-islamiyah. Yang mana di bawah turas ad-dirasat al-islamiyah ini mengandungi 4 komponen. Yang pertamanya al-aqidah. Inilah sebenarnya asas kepada agama kita. Awaluddin ma'rifatullah. Luqman. Betul. Awal-awal akan asas kepada agama itu ialah mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu duduk di bawah bab aqidah. Betul. Iaitu tauhid kepada Allah. Manakala yang keduanya ilmu fiqh, iaitu fiqh, iaitu memahami tentang ibadah hukum halal haram, sah ataupun batal segala ibadah kita. Manakala yang ketiganya dinamakan sebagai tasawuf ataupun akhlak. Dan yang keempatnya sirah, iaitu perjalanan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, kita ada tengok di sini ada 4 komponen dalam subjek turas dirasat Islamiah. Cuma yang hari ini Ustaz, kita nak fokuskan kepada yang mana? InsyaAllah hari ini kita akan fokuskan ayuhal musyahidul kiram kepada tajuk fiqh, iaitu bab fiqh. Okey, baik. Silakan Ustaz. Kita pergi kepada seterusnya, iaitu bidang yang pertama bab akidah. Jadi saya tidak lanjutkan bab akidah ini. Dan ini adalah kitab, ini adalah satu daripada subjek yang dipelajari di Imtiaz Besut, iaitu bab akidah di bawah kitab Syarah Ummul Barahin, yang mana kitab Syarah Ummul Barahin ini juga dinamakan sebagai Matan As-Sanusiyah. Dan yang keduanya inilah yang saya sebut tadi Luqman, iaitu bab fiqh, yang mana pelajar mempelajari bab fiqh ini, iaitu kitabnya berjudul Al-Ghayah wa Taqrib. Dan syarah kepada Al-Ghayah wa Taqrib ini iaitu Fathul Qarib Al-Mujib, juga dinamakan sebagai Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja'. Okey. Seterusnya yang ketiga iaitu bab akhlak ataupun dipanggil sebagai bab tasawuf. Yang keempatnya sirah nabawiyah. Maka inilah keseluruhannya di bawah turas dirasat Islamiyah. Dan yang seterusnya ini adalah kaedah pemarkahan. Oleh kerana belajar mesti ada exam. Betul. Untuk kita nak menilai yukrim atau yuhan, mulia, berjaya ataupun gagal. Betul. Dengan imtihan. Jadi untuk imtihan, untuk peperiksaan bagi subjek fiqh ini terbahagi kepada 2. Yang pertamanya dinamakan sebagai al-as'ilatul mawdu'iyah, iaitu kepelbagaian soalan. Mempunyai 5 soalan yang besar, kemudian 1 soalan mewakili 1 markah. Manakala yang keduanya iaitu al-as'ilatuz zatiyah, iaitu soalan berfokus. Mempunyai 4 soalan yang besar, iaitu 20 markah, dan setiap 1 soalan mempunyai 5 markah. Banyak. Jadi ya alhamdulillah banyak. Tapi alhamdulillah pelajar dapat menguasai. Alhamdulillah. Okey. Dalilnya Luqman, baru-baru ini pelajar kita daripada program Asy-Syahadah Al-Ulia Ulul Albab, seorang pelajar mendapat 12 A+, termasuk A+ subjek turas kita. Maknanya semua sekali 12 A+. Subhanallah. Dan 16 orang pelajar mendapat 12 A. Maknanya walaupun susah, alhamdulillah mereka mampu untuk menghadirkan kecemerlangan. Bukan sekadar cemerlang dalam akademik, bahkan mereka juga khatam 30 juzuk hafazan Al-Quran. Alhamdulillah. Ustaz, di samping dunia kita cemerlang, akhirat pun kita cemerlang Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Silakan Ustaz seterusnya. Seterusnya pemekahan bagi kertas 2. Kalau yang pertama tadi adalah kertas 1, yang sekarang ni adalah pemekahan bagi kertas 2 fiqh. Soalan hafazan matan merupakan salah satu daripada komponen, salah satu daripada bentuk soalan di dalam peperiksaan kertas 2. Maknanya pelajar akan menghafaz matan, kemudian mereka akan diuji oleh guru-guru ataupun pengawas peperiksaan. Manakala yang keduanya al-as'ilatul amaliyah ataupun kita panggil sebagai tugasan bersepadu yang perlu untuk anak-anak pelajar ini laksanakan. Okey. Untuk mendapat kecemerlangan di dalam peperiksaan mereka insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Dan seterusnya qismul fiqh. Ini kita masuk dalam bab fiqh. Tajuk-tajuk ataupun muqarrar bagi sukatan SPM, inilah tajuk-tajuknya. Tajuk-tajuk ini merangkumi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi kita pecahkan satu persatu, iaitu muqarrar lisanah ar-rabi'ah. Muqarrar lisanatir rabi'ah,
Yang pertamanya at-taharah. Jadi insya-Allah bab at-taharah inilah yang kita akan kembangkan ataupun kita perincikan bersama dengan anak-anak pelajar pada hari ini. Okey. Insya-Allah. Baik Ustaz. Kita nak fokus kepada taharah Ustaz. Taharah, insya-Allah. Okey, menarik Ustaz. Silakan. Okey, yang keduanya salat, zakat, as-siyam dengan al-hajj. Okey. Dan pada tajuk tingkatan 5, babun nikah, babul jinayat dan babul hudud. Tetapi Luqman, Ya. bab an-nikah inilah merupakan satu tajuk yang pelajar paling expert. Paling expert Ustaz. Paling expert. Dan paling minat mungkin. Paling minat. Sebab itulah pelajar-pelajar kita ni setiap sekali bab nikah mereka tak mengantuk mata. Patut saya tengok adik-adik kita ni senyum Ustaz. Alhamdulillah. Orang Ganu kata senyum sokmo Ustaz, betul ke? Senyum sokmo. Senyum sokmo. Smile kita. always. Dan Luqman, dalam bab nikah ni juga antara tajuk-tajuknya iaitu poligami. Poligami. Sebab itulah ada pelajar kita, tok gurunya belum lagi berpoligami, mereka dah berpoligami dah bila habis belajar. Mereka kata Ustaz, belajar dan terus amalkan. Terus amalkan, praktik. Jadi Okey, yang Ustaz. seterusnya, ini adalah tajuk bagi tingkatan 5. Dan untuk tajuk kita pada hari ini iaitu bab bersuci, at-taharah. Luqman, Baik. dan semua anak-anak pelajar, seterusnya ayuhal musyahidun al-kiram, tajuk kita pada hari ini sebagaimana yang kita janjikan iaitu at-taharatu, iaitu bersuci. Ma makna at-taharah? Jadi saya rasa kalau saya yang baca yang ni, mungkin pelajar yang bersama dengan kita tu dia akan lentok. Betul Ustaz. Maka saya nak minta salah seorang daripada pelajar lah untuk volunteer untuk nak baca. Baik Ustaz. Ma makna at-taharah lughatan. Baik, jadi kepada adik-adik kita, siapakah yang sudi nak baca tentang apa Ustaz? Makna At-taharah, taharah. makna taharah. Silakan. Kita nak tengok. Okey, silakan. Kenalkan nama anda dan kemudian terus baca. Okey. Boleh? At-taharah lughatan boleh? Cuba dulu. Okey. الطهارة لغة النظافة وشرعا فعل ما تستباح به الصلاة أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة النجاسة. Oh. Alhamdulillah. Masya-Allah, tamam. Dah bunyi macam Arab dah tu. Betul Ustaz. Bagaimana Ustaz dari sudut baris? Okey ke bagaimana? Daripada sudut barisnya ada sedikit yang Okey. perlu diperbaiki, namun begitu keseluruhannya sangat baik. Okey, tahniah kepada adik kita yang berani Ustaz Dengan levelnya tingkatan 5 Ya, tu. betul. Jadi insya-Allah lepas ni ulama insya-Allah. Amin amin amin. Jadi kita pergi, ma makna at-taharah? At-taharatu lughatan an-nazafatu, iaitu taharah ni dari segi bahasanya iaitu kebersihan, kesucian. Dan bahasa maksudnya maksud asal dia. Tetapi yang dikehendaki di dalam kitab fiqh, at-taharah syar'an fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Fi'lu, perkataan fi'lu, saya cuba bulatkan, perkataan fi'lu iaitu perbuatan. Maknanya taharah ini perlu kepada pergerakan. Faham? Itu Luqman ya. Betul? Taharah perlu kepada pergerakan. Maksud contohnya macam kita nak ambil wudu. Kalau nak ambil wudu, kalau kita keras situ je, maknanya macam mana nak ambil wudu? Tak boleh niat saja Ustaz Tak boleh niat saja. Betul. Kalau boleh niat saja, macam ada orang kata sembahyang tu pakai niat sudahlah. Puasa pakai niat sudahlah. Maka kita boleh jawab pada dia, kalau begitu makan pakai niat Tak sudahlah. boleh Ustaz kata makan kena makan. Makan kena makan. Maknanya untuk at-taharah perlu kepada pergerakan. Fi'lu, perbuatan. Tustabahu bihi salah. Yang mana perbuatan tu membolehkan dengannya iaitu dengan taharah tadi dia sembahyang. Air iaitu air ni bukan maksudnya air tu air kita minum tu, air yakni iaitu min wudu'in, pergerakan mereka untuk mengambil wudu. Okey. Wudu di sini, wudu membawa maksud hadas kecil. Untuk mereka mengangkat hadas kecil. Kemudian yang kedua, wa ghuslin. Wa ghuslin membawa maksud hadas besar, iaitu mandi wajib, mandi junub dan sebagainya.
Dan yang ketiga, wa tayammumin. Tayammumin ini maksudnya iaitu yang darurah. Darurah, tidak ada air, yang sakit. Dan yang seterusnya iaitu wa izalatu najasatin, iaitu membersihkan. Wa izalati najasatin, iaitu membersihkan daripada najis. Ini ta'rif kepada at-taharah. Okey, baik Ustaz. Jadi taharah di sini ada dua dari sudut lughah dan juga syar'an Ustaz. Syar'an. Banyak lagi yang kita nak dengar daripada ustaz kita berkenaan subjek pada hari ini, tetapi kita nak berehat seketika Ustaz. Ya. Kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Syukran kathiran wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 wahid 20. Antum ma'i Luqman Hakim wal Ustaz Muhammad Mustafa Cik ma'atulab wa talibat min Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu. Baiklah, tadi kita dah dengar penjelasan tentang makna dari sudut lughah dan juga syarak akan taharah. Sekarang pula Ustaz, kita nak masuk bab apa pula Ustaz? Sekarang ni kita akan masuk pula bab jenis-jenis air ataupun dalam bahasa Arabnya anwa'ul miyahi. Okey, baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Bab yang seterusnya, kalau sebentar tadi kita membicarakan apa itu at-taharah, maka sekarang ni kita masuk pula dalam bab anwa'ul miyah, iaitu jenis-jenis air untuk kita buat bersuci. Maka yang pertamanya dinamakan sebagai ma'us sama'i, iaitu air langit. Air langit. Air langit. Kenapa disebut air langit Ustaz? Allah. Kenapa disebut sebagai air langit? Kerana kalau Luqman, kalau daripada langit biasanya turun air apa? Air hujan. Air hujan. Okey, air hujan ni sebenarnya dalam bahasa Arab Luqman dan anak-anak pelajar semua, sebagai makluman kita berkongsi, ma'us sama, air langit ni, air hujan ni sebenarnya dia ada dua. Ada dua? Dalam bahasa Arab ada dua. Oh, baru saya tahu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Yang pertamanya dipanggil sebagai al-matar. Okey. Iaitu air hujan. Perkataan ni biasa kita dengar. Al-matar, iaitu air hujan. Manakala yang kedua juga nama dia hujan, iaitu al-ghaithu. Al-ghaithu juga hujan. Tetapi apakah perbezaan di antara al-matar dengan al-ghaithu? Ulama-ulama bahasa telah mentafsirkan perkataan al-matar dengan maksud hujan yang mudarat. Hujan yang boleh memberi bencana. Macam banjir Ustaz, betul ke? Banjir belum. Mungkin ada yang mudarat, ada yang tidak mudarat. Tetapi umpamanya sebagaimana dalam Quran, Allah Taala sebut, kalau tak silap saya dalam surah Al-A'raf, Allah Taala menyebut wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Subhanallah. Maka telah kami turunkan hujan sebagai satu kebinasaan kepada mereka, dan tengoklah apakah akibat bagi orang-orang yang membuat dosa dengan Allah. Itu perkataan matara. Kemudian yang kedua, perkataan al-ghais juga disebut dalam Quran. Wa huwallazi yunazzilul ghaisa min ba'di ma qanatu, daripada surah Asy-Syura juzuk 25, iaitu dan dialah yakni Allah yang menurunkan hujan sebagai hujan rahmat selepas mana mereka berputus asa. Menunjukkan bahawa hujan di sana ada dua maksud. Maka kalaulah kita letak matar, bermakna tidak ada al-ghais. Okey. Jadi sebab itulah ditulis di sini ataupun ulama meletakkan perkataan ma'us sama'i, iaitu umum airnya. Okay, itu faham. yang pertama. Faham? Alhamdulillah. Okay, maka yang kedua, anak-anak pelajar ayuhat tulab wa talibat, yang keduanya iaitu ma'ul bahri. Saya nak tanya sedikitlah. Okey Ustaz, boleh Ustaz, silakan. Ya, sedikit. Ma'ul bahri sedikit. Apakah maksud ma'ul bahri? Air laut Ustaz. Air laut. Alhamdulillah. Tamam. Mumtaz. Minal mumtazin. Ma'ul bahri bermakna huwa al-bahru. Iaitu air itu ialah air laut. Manakala yang ketiganya iaitu anwa'ul miyah, yang ketiga ma'un nahri. Iaitu air daripada air sungai. Air sungai. Juga merupakan
terkandung dalam sab'u miyahin. Dan yang keempat, ma'ul bi'ri. Apa maksudnya Ustaz? Tanya Hidayah pula Ustaz. Saya tanya Hidayah pula. Nampak termenung Persilakan je tu. Hidayah. Ma makna ma'ul bi'ri, Hidayah? Air telaga, Ustaz. Air telaga. Betul, Saya Ustaz? rasa air telaga tu betul. Tetapi betul juga air perigi. Okey. Tapi makna sama je tu. Betul, Ustaz. Perigi dengan telaga. Dan yang seterusnya, ma'ul aini. Okey. Ni pun nampak gayanya kena tanya pelajar juga ni. Betul Ustaz. Kita try minha pula Ustaz. Minha pula. Tolong jawab minha, ma'ul aini ma makna hadza? Mata air. Air mata air. Air mata air betul Ustaz. Kena tambah air kat belakang ya. Kalau air mata saja tak sama. Okey. Air mata ni menangis kesedihan ni. Air mata air. Betul. Dan yang seterusnya ma'us salji. Yang saya tahu Ustaz. Ya. Sebab dia bunyi Melayu. Air salji betul Ustaz? Air salji, masya-Allah. Dan ma'us salji ni sebenarnya ada di kampung saya di Kuala Berang ni. Oh Ma'us salji. Sebab dikeluarkan daripada peti sejuk. Oh. Dan yang terakhirnya dinamakan sebagai ma'ul bardi ataupun juga boleh dibaca sebagai ma'ul baradi. Okey. Iaitu air beku. Ada juga diterjemahkan sebagai air embun. Itulah dia 7 jenis air yang terkandung di dalam anwa'ul miyahi. Okey, baik. Manakala yang seterusnya, kita pindah kepada yang seterusnya. Boleh Ustaz, silakan. Iaitu pembahagian air ataupun aqsamul miyahi. Aqsamul miyahi. Saya nampak Khaidir tu tak berapa nak jawab lagi soalan kita tu. Tapi nanti dia akan tunggu soalan. Banyak adik-adik tolong fokus Ustaz Ya. Tolong fokus sebab nanti Ustaz akan tanya. Lepas ni kita akan tanya. Standby Khaidir ya. Jadi seterusnya aqsamul miyahi iaitu pembahagian air itu arba'atu aqsamin. Ada empat pembahagian. Yang pertamanya dinamakan sebagai al-ma'ul mutlaqu. Al-ma'ul mutlaqu, air mutlak. Air mutlak ni macam mana? Soalan itu mungkin saya akan ajukan kepada Khaidir. Okey. Tafadhal ya Khaidir. Apa jawapannya? Air mutlak dia suci dan bersih. Air suci dan bersih. Jawapan Khaidir juga tepat. Cuma contoh kepada ma'ul mutlak sebagaimana yang sebelum ni. Iaitu kalau kita tengok di sini, ini adalah ma'ul mutlak. Yang dinamakan sebagai air mutlak. Kemudian yang keduanya al-ma'ul musyammasu. Air musyammas. Apakah yang dimaksudkan dengan air musyammas? Ramai orang boleh sebut air musyammas. Ada nama orang Syamsuddin. Betul. Jadi al-ma'ul musyammas maksudnya air yang terkena pancaran matahari. Ataupun yang duduk di bawah pancaran matahari dan air tersebut menjadi panas. Air menjadi panas. Sebab itulah juga air musyammas ni, kalau air yang panas di dalam batang paip kita tu, kemudian bila kita buka je nak ambil air sembahyang, tiba-tiba air tu jadi panas, itu juga dikatakan oleh ulama sebagai al-ma'ul musyammasu. Manakala yang ketiga, saya pindah ke tepi sana. Yang ketiganya iaitu al-ma'u al-musta'malu wal mutaghayyiru. Iaitu air yang telah digunakan. Air musta'mal maksudnya air yang telah digunakan dan dia berubah. Berubah warna, berubah rasa dan juga berubah baunya. Manakala yang keempatnya, yang terakhir iaitu al-ma'un najisu. Iaitu air yang termasuk najis di dalamnya. Macam mana kita nak kenal air mutlak, air musyammas, air najis, air al-ma'ul musta'mal? Kita pindah kepada slide kita yang seterusnya. Iaitu pembahagian yang empat tadi kita pecahkan kepada empat perkara juga. Yang mana yang pertamanya kita panggil sebagai tahirun. Sifat dia
tahirun. Satu tahirun, air mutlak. Air mutlak ini sifatnya tahirun, dia suci. Bukan sekadar suci, mutahhirun. Dia boleh menyucikan pula sekali lagi. Dan bukan sekadar boleh menyucikan, ghairu makruhin. Ghairu makruhin isti'maluhu, iaitu dia tidak makruh kita menggunakannya. Maknanya tidak ada masalah. Seperti mana air hujan, seperti mana air laut. Ada juga orang tanya, Luqman, air laut boleh ke nak buat ambil air sembahyang? Kan dia masin tu. Betul. Maka macam mana kita nak jawab, Sumayyah? Maka kalau kita nak jawab, macam mana ambil air laut tu, kan dia masin, kita pun jawab, syarat untuk ambil air sembahyang bukan kena telan. Syarat ambil air sembahyang kena basuh. Betul. Maka sebab itulah dia ghairu makruhin. Jadi yang seterusnya, Mana kata boleh Ustaz ya, bermakna boleh, tidak ada terjun masalah. dah. Terjun. Tapi ulama menyebut Betul. kalau terjun tu dia kena niat juga, dia muka Betul. dulu, tangan, Dan ikut pastikan tertib rata, dia. Ustaz, Pastikan rata. Okey, baik. Kalau terjun jatuh atas kolam bukan dalam kolam, tak jadilah yang tu. Maka yang keduanya, tahirun, juga tahirun sama macam yang pertama, suci. Mutahhirun juga boleh menyucikan, tetapi makruh isti'mal. Makruh maknanya apa Ustaz? Makruh maksudnya tidak digalakkan ataupun tidak disukai untuk menggunakannya. Okey. Itulah indahnya Islam, Luqman. Sebab apa Islam dia tidak galakkan menggunakan air yang suci dan boleh menyucikan, tetapi makruh seperti al-mushammasu, iaitu air terkena pancaran matahari. Kerana Islam mementingkan keindahan, kesihatan dan keselamatan. Iaitu kalau seseorang itu mengambil air yang terkena pancaran matahari, nescaya boleh membawa kepada satu penyakit kulit yang dinamakan sebagai sopak, penyakit sopak. Betul. Sebab itulah Islam itu sangat indah sebenarnya. Manakala kita pindah kepada yang ketiga, iaitu tahirun, air itu adalah suci, tetapi ghairu mutahhirin. Macam mana pula tu ya? Macam Suci mana tapi pula tak ni? menyucikan. Sumayyah boleh beri contoh ke Sumayyah? Sebab ramai keliru Ustaz. Ramai keliru. Suci tapi tak menyucikan. Dia suci tetapi tidak menyucikan. Mungkin Sumayyah ada jawapannya. Mungkin Sumayyah. Silakan. Saya tak berapa pasti juga Ustaz. Ya. Kalau tidak pasti, insya-Allah saya akan memastikan anda faham. Betul Ustaz. Sumayyah. Silakan. Iaitu tahirun, air itu suci, ghairu mutahhirin, iaitu dia tidak boleh menyucikan, iaitu air yang telah digunakan, air musta'mal. Digunakan maksudnya macam mana? Dia nak mengambil wudu, tetapi telah digunakan, orang lain telah mengambil wuduk dengan air tersebut. Okey, faham. Tetapi kalau sekadar orang celup tangan di dalam, tidak dikira sebagai air musta'mal. Oh. Ya, sebab celupan itu tidak termasuk dalam musta'mal. Yang dikatakan musta'mal, air tersebut telah digunakan untuk orang mengambil wuduk. Faham. Jadi alhamdulillah, begitulah Jelas, yang kalau jelas alhamdulillah. Anak-anak pelajar faham Tom? Okey, setakat ni adik-adik faham ke apa yang ustaz kita sampaikan? Okey, kalau faham buat macam ni. Okey? Buat macam ni. Okey. Mini love. Love. Okey Ustaz, silakan. Manakala yang terakhirnya iaitu ma'u najisun, iaitu air yang bercampur dengan najis. Macam mana pula nak kenal air yang bercampur dengan najis? Coming soon insya-Allah dalam baik, slide Ustaz. yang akan datang. Kita nak sambung dengar tentang air najis tu Ustaz, tapi kita nak berehat seketika. Kita nak kembali selepas ini dalam program Road to Success SPM 20 Wahid 20 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
saya Lokman Hakim dalam program Road to Success SPM 2021 masih bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Mustafa Cik dan adik-adik kita daripada Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu. Baiklah, kita dah dengar tadi Ustaz tentang air yang telah digunakan, air yang suci lagi menyucikan. Sekarang Ustaz kita nak masuk pula kepada bab apa Ustaz? Sekarang ni kita masuk pula kepada bab iaitu tahirun, yang anak pelajar Sumayyah tadi dia kata kurang faham apa maksud tahirun ghairu mutahhirin. Jadi kita perincikan sikit lagi. Boleh? Iaitu tahirun tahirun Yang hujung Ustaz. tahirun ghairu mutahhirin, iaitu suci tetapi tidak boleh untuk menyucikan. Macam mana maksudnya? Yang pertama kita telah faham. Al-ma'ul musta'malu, iaitu air yang telah digunakan. Okey. Sebagaimana yang tadi. Dan yang keduanya al-ma'ul mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Maksudnya Luqman, iaitu air yang telah berubah setelah masuk sesuatu yang bercampur dengan perkara yang bersih. Macam mana tu Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi contoh Ustaz supaya lebih nampak. Anak-anak pelajar boleh faham apakah yang dimaksudkan. Air yang mana berubah setelah termasuk sesuatu yang suci. Anak-anak pelajar boleh faham? Okey, siapa yang nak terangkan? Mungkin sila angkat tangan. Okey. Ataupun saya pilih Ustaz. Pilih saya jawab. Okey Ustaz. Kalau pilih saya jawab insya-Allah. Ana tanya, ana jawab. Ana jawab. Senang, iaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang mana sesuatu itu juga bersih, tetapi dia tidak boleh untuk menyucikan. Okey. Seperti mana air kemudian tiba-tiba masuk sabun di dalamnya, yang mana sabun ini telah mengubah akan warna air tadi. Sehingga kalau panggillah seseorang, contoh kita panggil Sumayyah. Sumayyah, tengok air apa ni? Dia kata ni air sabun ni Ustaz. Panggil Khaidir. Air ni macam air sabun, sebab apa masuk air sabun? Panggil pula Siddiqin. Siddiqin kata, I think lah, saya fikirlah. Ana ufakiru, ini air sabun ni. Maka kalau dia kata air sabun, bermakna semua orang tahu itu adalah air sabun, maka tidak boleh lagi untuk buat taharah, iaitu untuk bersuci, nak mengambil wudu. Tak boleh Ustaz Alhamdulillah. Ustaz. I think Ustaz Okey Ustaz. Okey, silakan. Okey, yang seterusnya kita pergi pula kepada ta'riful ma'un najisi, iaitu ta'rif kepada air najis. Macam mana kita nak kenal? Kaifa na'rifu al-ma'un najisi? Macam mana kita nak kenal air itu adalah air najis? Kita tengok kepada ta'rifnya. Huwallazi hallat fihi najasatun, iaitu adalah dia, tu bahasa kitab lama. Sebab kita belajar turas, maksudnya belajar kitab lama. Adalah ia, iaitu ia akan air itu hallat fihi, telah tercampak, telah terjatuh, fihi di dalamnya, di dalam air. Telah terjatuh di dalam air itu najasatun, iaitu telah terjatuh najis di dalamnya. Wa huwa, dan wa huwa bermakna wa al-ma'u, dan air itu duna al-qullataini, dia tidak sampai 2 qala. Air tadi tak sampai 2 qala, tiba-tiba terjatuh najis ke dalamnya. Ataupun air itu sampai 2 qala, kana qullataini, dia sampai 2 qala. Fataghayyara, tetapi air tersebut berubah warna. Jatuh najis di dalamnya 2 qala, tetapi berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Maksud berubah rasa di sini bukan ambil colet letak kat lidah. Tapi tengok berubah rasanya. Faham? Okey. Itu adalah ta'rif kepada al-ma'un najisi. Dan kita tengok pula contohnya. Al-ma'ul lazi hallat fihil maitah, iaitu air yang di dalamnya telah jatuh al-maitah, iaitu bangkai. Di dalam maitah ini anak-anak dan juga Luqman,
Sebab apa disebut dibaca dengan maitah, sedangkan kita boleh baca dengan mayyitah. Boleh baca dua, maitah dengan mayyitah. Sebab apa kita baca dengan maitah? Sebab itulah indahnya bahasa Arab sebagaimana yang tadi. Al-mayyitah membawa maksud akan mati, tak mati lagi. Maknanya mungkin di tengah lemas masa tu. I'm ground. Saya sedang lemah. Tetapi kita baca dengan maitah, iaitu dia telah mati. Kalau binatang mati tanpa disembelih, kita panggil sebagai bangkai. Maka telah jatuh di dalamnya bangkai. Wa huwa dunal qullataini, ai itu tidak sampai 2 qalah. Faham. Au kana, sebagaimana yang tadi, ataupun dia telah sampai 2 qalah. Walakin taghayyara, tetapi telah berubah min launin, telah berubah warna, au rihin, ataupun baunya, au zuqin, ataupun rasanya telah berubah. Okey, baik. Dan fa hukmuhu najisun, hukumnya adalah najis. Oh, makna kata Ustaz, au di sini maknanya salah satu pun dah dikira najis, Ustaz. Salah satu sudah Okey, dikira najis. Baik. Faham Ustaz, jelas di situ. Makna kata kalau tengok air itu pun dah berubah dari sudut warna, kita dah boleh hukum sebagai najis. Betul Ustaz? Sebagai najis. Okey, baik Ustaz. Dan yang seterusnya ini adalah qadar kepada qullataini tadi. Iaitu dikatakan 2 qalah macam mana? Maksudnya kena ada 2 qalah ke? Kalau di masjid kampung Sumayyah contoh ada qalah. Ataupun di kampung Yazid ada qalah. Ada ke qalah tu 2 biji dekat rumah kita? Betul? Ataupun di masjid kampung kita tak ada, 1 biji je. Oh, kalau begitu tidak sahlah kita mengambil wudu. Ataupun air itu kalau masuk sesuatu jadi air najis. Tidak, maksudnya 2 qalah ada qadarnya, iaitu kandungannya. Kalau di dalam ni ditulis iaitu 216 liter, itu sudah dikira sebagai qullataini. 216 liter. Dan ulama telah menulis bahawa qadar 216 liter ni antaranya di dalam kitab Idaman Penuntut disebut sebagai 8 tin minyak tanah. Minyak tanah 8 tin itu sudah dikira sebagai 2 qalah. Okey. Okey, faham. Dan yang seterusnya kita masuk pula kepada soalan-soalan pengukuhan. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan-soalan pengukuhan, oleh kerana kita kena bincang juga tentang soalan supaya bila keluar soalan kita tahu macam mana kaedah untuk menjawab dan bentuk ataupun format kepada soalan tadi. Boleh Ustaz. Jadi saya nak tanya anak-anak pelajar yang bersama dengan kita pada hari ini fi hazal masa, hal antum fahimtum? Adakah anak-anak semua faham dengan apa yang kita belajar pada hari ini? Fahimna. Alhamdulillah. Masih bertenaga Ustaz mereka ni. Masih bertenaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin power root punya penangan. Tapi anak-anak pelajar imtiaz ni suka berpuasa. Betul Ustaz. Okey. Alhamdulillah berpuasa Ustaz. Alhamdulillah sentiasa puasa sunat. Isnin Khamis, tapi hari ini adalah hari Rabu. Betul Ustaz. Mungkin puasa juga tu puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang seterusnya kita pergi kepada soalan-soalan pengukuhan objektif. Oleh kerana kita bagi tahu tadi soalan peperiksaan ada 2, iaitu objektif dan juga subjektif. Maka kita bincang dulu yang pertamanya soalan objektif. Contoh, ini adalah contoh soalan. Sebab tu anak-anak pelajar kita alhamdulillah mampu untuk menjawab sebagaimana yang telah diterjemahkan dalam kejayaan peperiksaan baru-baru ini. Dan sebenarnya baru-baru ini pelajar syahadah ulia imtiaz besut mendapat tempat yang pertama seluruh dunia. Subhanallah. Tahniah, Bukan tahniah. hanya di Malaysia, seluruh dunia. Sebab yang diiktiraf oleh Malaysia Asy-Syahadah Al-Ulia Ulul Albab hanya di Besut. Sebab tu dia tak iktiraf di Nigeria. Dia tak iktiraf di Kamerun. Maka imtiaz besutlah nombor 1 di dunia fil alam. Jadi contoh soalan yang pertama. Kita pergi kepada contoh soalan yang pertama. Ma huwa naw'ul ma'i fi Dalam tu kita dah belajar tadi iaitu al-ma'ul baradi, al-ma'ul bahri. Jadi kita test. Kalau dia boleh jawab yang ni insya-Allah cemerlang straight A+ pada tahun ni insya-Allah. Cuba Ustaz petik satu nama Ustaz. Salah seorang daripada pelajar yang nak menjawab soalan ni ataupun dia nak tulis ataupun dia nak
bagi isyarat contoh. Kalau dia nak jawab, okay, silakan. Siapa yang nak jawab soalan ni? Okay, cepat. Kita tengok. Okey. Silakan. Siapa? Berkopiah hitam. Adik kita. Ahmad Siddiqin. Siddiqin. Fadal. Ma'us salji. Ma'us salji, Ustaz. Ma'us salji. Di dalam ni tak ada ma'us salji. Sekali lagi, sekali Na'am. lagi. Betul, Ustaz? Ahsanta. Santa. Tepat sekali. Yang tidak ada di dalam ni adalah ma'us salji. Maka jawapannya dia akan tulis iaitu ma'us salji. Oh, mana kata Ustaz, kena hati-hati juga Ustaz. Kena Sebab hati-hati. kadang-kadang kita ingat jawapan tu dalam tu. Dalam tu. Rupa-rupanya kita dah tertulis apa yang sudah ada di dalam ni. Faham. Maklumlah malam tu mungkin tak tidur malam study punya pasal. Waktu siangnya tiba-tiba nampak dua tulis benda yang sama. Begitu. Okey Ustaz, betul Okey. Betul, alhamdulillah. Tahniah. Alf mubarak. Yang seterusnya iaitu soalan juga soalan objektif tetapi berbentuk letakkan kalimah. Maksudnya kena tulis. Saya kalau boleh saya nak anak-anak pelajar yang ni ada satu kertas di hadapan dia. Boleh anak-anak pelajar angkat kertas sekiranya ada di hadapan anda? Ada. Alhamdulillah. Tak ada tulisan apa-apa ya? Kalau ke kartun ke tak jadi yang tu. Okey. Dha' kalimata, soalannya dha' kalimata, letakkan kalimah sahihin. Kalimah sahih, tulis kalimah sahih jika betul. Okey. Amamal ibaratis sahihati. Di hadapan jawapan yang betul, au kalimata ataupun kalimah khata'in. Amamal ibarat al-khati'ah fima ya'ti. Okey, baik cikgu. Kita pun sebenarnya dah kesetukan masa. Kesetukan masa. Mungkin aktiviti ini kita boleh suruh anak murid kita buat di rumah. Betul Buat cikgu di rumah. Sebab kita pun sudah kesetukan masa. Jadi mungkin cikgu ada sebagai kesimpulan untuk kita punya subjek pada hari ini. Silakan cikgu. Alhamdulillah, sebagai makluman kepada semua anak-anak pelajar dan juga semua sekali yang menyaksikan program kita ni, pelajarilah ilmu fiqh. Kerana ilmu fiqh ini mampu untuk membantu kita sama ada sah ataupun batalnya ibadah kita. Dan kita kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang mengkehendaki Allah Taala beri kebaikan kepadanya, hendaklah dia faqih, hendaklah dia fiqh dalam ilmu agama. Maksud fiqh di sini Luqman, iaitu antaranya iaitu dia mahir dalam ilmu fiqh. Dengan mahir ilmu fiqh akan menjadikan ibadahnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah kepada cikgu kita Ustaz Muhammad Mustafa Cik dan juga adik-adik daripada Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu dan juga kepada anda penonton di rumah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami semua pada hari ini. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.